Okey, contohnya macam tadi pancing, joran pancing. Fulcrum di hujung, lot ikan di bahagian hadapan dan daya di bahagian tengah. So ikut kesesuaian sebenarnya, kita nak ikut apa, fulcrum ke boleh, kita nak ikut load pun boleh. Okey, kita nak ikut daya pun boleh. Bergantung kepada kamulah mana yang sesuai. Yang pasti kamu tahu membezakan di antara kelas 1, kelas 2 dan juga kelas 3. Okey. Seterusnya iaitu bindu ataupun cap. Cap. Bindu. Okey, bindu ni dia ciri-cirinya dia boleh dilaraskan, iaitu diketat dan dilonggar. Dia ada alat tambahan lah yang untuk mengetatkan dan melonggarkan. Dia tak boleh berfungsi semata-mata hanya dia saja. Dia ada alatan dia. Yang pertama, alatan ni kita panggil ni lah bindu punya pembuka. Macam ni bentuk dia. Okey, dan satu lagi kita guna Allen key. Allen key macam ni. Okey. So, maksudnya dia kena guna alatan tambahan untuk memastikan dia berfungsi. So, fungsi dia adalah apa? Dia memegang. Dia memegang mata skru, dia memegang pemutar skru, dia memegang apa-apa benda lah yang dia akan pegang di bahagian depan ni. Maksud kalau kita pusing, kita ingat kalau kita pusing lawan jam. Kalau kita ketat, ikut jam, ikut arah jam, putaran jam tu. Ingat yang tu teknik dia. Kalau kita nak buka sesuatu lah yang melibatkan tuas dan sebagainya, kalau nak buka mesti lawan jam, kalau nak pasang atau nak ketatkan mesti ikut jam. Okey. So bila kita buka yang benda hadapan ni, cak ni, dia akan terbuka. Dia akan melonggarkan. That's why kita boleh masuk mata skru, mata bit, macam-macam lah. Mata kita boleh masukkan. Kemudian kita ketatkan balik ikut arah jam. Guna kita punya alatan ni lah. Okey, pengunci khas digunakan. Allen key atau cak key. Benda ni lah. Alright. So dia berfungsi memegang sesuatu. Alright, seterusnya. Ini menarik sedikit. Tali, sawat dan juga rantai. Tali sawat kita panggil belting. Tali belting. Kalau rantai kita panggil chain. Okay, apa beza dia? Chain, rantai ni, dia ada gigi. Macam giar. Dia bukan giar tapi dia ada gigi. Okay. Kalau belting, tak ada gigi. Tak ada gigi. Sekali lagi saya ulang. Kalau chain, dia ada gigi. Kalau belt, dia tak ada gigi. Bukan tak ada gigi, dia ada gigi dia macam ni. Tapi tak setajam belting chain, rantai tu. Okay. Kemudian nak bezakan dia pun boleh kita nampak. Kalau rantai, dia ada lubang. Dia ada lubang. Ni ada lubang, ada lubang, ada lubang, ada lubang, ada lubang. Supaya gigi tadi masuk di dalam lubang. Kalau chain, kalau belting, nampak ni. Dia hanya macam bel. Kita punya tali pinggang hitam. Dia tak ada lubang. Dia tak ada lubang. Okey? Okey, tak apa. Tengok persamaan dia. Rantai dan juga tali sawat. Rantai, tali, plus bulat. Maksudnya tali dia ni dua-dua lah. Maksudnya dua-dua ni. Dia mesti ada benda yang ni mengelilingi dia. Dan dia mesti ada bulat. Ni bulat. Sama juga. Dia ada tali yang mengelilingi dia. Kemudian ada bulat. Okey. Kemudian pemacu dan dipacu. Rantai pun pemacu dan dipacu. So, ataupun kalau bahasa Inggeris, driven dengan driver lah. Okay, so macam mana kita nak kenal pasti pemacu dengan dipacu? Okey, kita ingat dibuli, disepak, dilempang. Apa maksud dia kat situ? Orang yang kena.
disepak. Okey, Ahmad disepak. So, Ahmad yang kena sepak. Ahmad dilempang. Cikgu contohnya. So, Ahmad yang kena. Okey, so dia adalah driver yang duduk di bahagian belakang lah. Maksudnya kat sini dia bukan punca kuasa. Okey, D ni adalah bukan punca kuasa. Contohnya pemacu ataupun driver ni dia adalah punca kuasa. Apa maksud punca kuasa? Di mana dia dapat kuasa untuk menggerakkan. Contoh basikal ni. Kaki kita, itulah punca kuasa kita. Kita panggil driver lah. Daripada situlah kita hentak, kita tolak kaki kita daripada atas ke bawah. Daripada situlah punca kuasa. Itulah kita panggil sebagai pemacu. Faham? Okay, itulah kita panggil sebagai pemacu. Di mana sumber ataupun tenaga yang mengeluarkan. Kalau motor, macam contoh yang motor daripada situ motor dia bergerak daripada mana? Daripada motor, enjin tu yang bergerak. Dah tahu kan beza enjin dengan motor? Berbeza dia kan? Okey. So tak kira enjin ke motor, asalkan dia itu adalah punca permulaan. Punca benda tu berputar, kita memanggil sebagai pemacu. Okey. Dan satu lagi ni dipacu, yang saya kata tadi disepak, dilempang. Dia jadi mangsa. Tengok dalam gambar ni. Tak pasal-pasal dia kena paksa. Dia kena paksa pusing, kena ikut macam dia pula. So tu kita panggil dipacu. Dia kena paksa. Dipaksa oleh pemacu. Faham Alright. Perbezaan pula. Okay, ni rantai, ni tadi sawat. Okay, rantai besi. Ni diperbuat daripada besi. Tak ada rantai. Ada kot rantai plastik, tapi tu plastik yang high grade punya lah. Tak adalah cokiang acak ayak punya. Okay. Biasanya dibuat daripada besi. Dan tali sawat dibuat daripada getah yang berkualiti lah. Yang kuat lah. Bukan getah plastik. Getah ikat-ikan tu bukan. Ada yang kuat lah. Getah kan ada banyak grade. Okay, rantai dia lebih kuat. Sebab dia ada cengkaman. Sebab apa? Gigi tu masuk. Bila gigi tu masuk, cengkaman dia lebih kuat. Berbanding belting ni, dia tak cengkaman dia tak kuat. Tapi adalah kadang-kadang ini sebagai isu keselamatan dan sebagainya lah. Adalah sebab dia kenapa dia tak guna. Kalau kan orang kata, kalau macam tu guna je lah chain kan, sebab dia tahan lama. Tak, ada sebab dia kenapa. Ada kenapa dia guna timing belt, kenapa dia guna chain, ada sebab dia. Okey. Seterusnya, rantai gigi tajam. Gigi tajam. Tali sawat ada gigi tapi tak adalah setajam rantai. Okey. Kemudian rantai perlu minyak, bermaksud dia perlu, disebabkan dia selalu berputar. Geseran pun berlaku. Dia memerlukan minyak, minyak pelincir untuk memastikan tak ada lagi gigi tu cepat haus. Pergerakan itu menyebabkan dia pergerakan itu menyebabkan dia berlaku geseran, dan geseran tu memerlukan minyak untuk memastikan gerakan itu bergerak lebih lama dan lancar. Okey, tapi timing belt dia tak pakai minyak lah. Dia tak boleh. Dia kelemahan dia minyak lah. Bila dia pusing, ada minyak, licin. Bila licin dia boleh keluar daripada track dia. Okey. So di sini dia ada tadi kita dah belajar betul di atas aci engkol dan aci susundul. Okey, aci engkol dan aci susundul. Okey, yang menggerakkan dia adalah sama ada dia sambungkan menggunakan rantai ataupun belting. Ni ada enjin Ada enjin kat sini. Dan di sini dia bezakan sini. Kalaulah enjin tu menggabungkan aci susundul dengan aci engkol, dia menggunakan change, dia boleh bergerak ekstra lebih 100 km. Dia akan boleh bergerak lebih jauh. Okey. Berbanding belting ni, dia bergerak dia tak lama lah. Dia jarak dia tu kurang sikit lah. Maksudnya dekat situ cost maintenance dia lebih
lebih lama, lebih tahan kalau kita pakai timing atau chain. Kenderaan-kenderaan besar biasanya guna pakai timing chain lah. Kalau belting ni kenderaan yang rendah-rendah sikit lah, dia punya cc dia, size dia dan sebagainya. Okey. Kita masuk komponen bulat. Komponen bulat ni kena tengok betul-betul. Dia ada 3 komponen bulat. So yang pertama adalah galas berbola. Bahasa Melayu dia ataupun kita panggil bearing. Bearing ni biasanya kita tengok banyak dekat roda konsep bearing ni. Okey. Bearing ni ciri-ciri dia senang kena ingat. Dalam bulat ada bulat. Okey, di dalam bulat ni ada bulat kecil. Okey, ini kita panggil sebagai ball bearing. Ball tu apa? Bulat. Bola yang betul-betul bulat. Bola yang betul-betul bulat berada di dalam bulatan. Okey, macam inilah bentuk dia. Okey, bulat ni bulat tau. Okey, bulat. Okey, tu ciri dia. Bulat yang berada di dalam bulat. Okey, kemudian dia mengurangkan geseran dan melancarkan pergerakan. Okey, kita boleh pusing tau. Contohnya kita sorong lah. Kita pakai tayar, kita tak pakai bearing. Kita letak kat situ kayu. Contohnya lah, kita boleh pusing. Tapi pusingan dia tak lama seperti kalau kita letak bearing. Okey, sebab bearing ni, konsep dia adalah, kan saya kata tadi, dalam bulat ada bulat. Okey, so bulatan tu, ini bulatan dalam, ini bulatan luar. Dia akan ada salah satu dia akan statik ataupun bergerak pegun ataupun tidak bergerak lah. Statik tu tidak bergerak, satu lagi bergerak. Contoh dekat dalam ni kita nak luar ni. Yang sekarang ni adalah contoh bulatan luar ni yang bergerak. So tengah ni dia akan statik. Contoh macam roda lah. Roda motor dah, kereta dan sebagainya. Okey, kita nak bergerakkan tayar. Di tengah-tengah tu kita tak nak bergerak. Enjin kita tak bergerak. Enjin statik duduk kat situ. Kita nak roda saja bergerak. So salah satu ni dia akan statik dan salah satu lagi akan berputar. Okey. Boleh jadi kita nak berputar dalam, yang luar ni statik. Boleh. Kita pegang lah dia. Tapi tak akan berlaku kedua-dua akan statik. Tak ada. Kedua-dua statik, itu bukan bearing. Okey, faham Okey, seterusnya adalah glongso. Glongso ataupun slider. Glongso dengan takal ni adalah gabungan. Dia mesti ada 2 gabungan. Okey, tengok gabungan bulat dan track rail. Kalau kita tengok tadi rad and pinion dekat bahagian gear, kan ada gigi kan. Konsep dia sama, cuma glongso ni tak ada gigi. Dia ada track, dia ada rail dan juga ada bulat. Dia tak ada gigi. Okey, faham Dia ada track, dia ada bulat, tapi dia tak ada gigi. Macam inilah. Dia ada track. So dia melancarkan, mengurangkan geseran dan hanya untuk pergerakan linear sahaja. Faham? Okey, seterusnya ada takal ataupun puli. Ciri-ciri gabungan bulat dan tali. Dia mesti ada tali. Ni, tali ni. Okey, mengurangkan beban. Untuk gajah ni tak mampu kalau kita angkat dia. Macam angkat berat, tak mampu. So kita angkat dengan takal lah. Guna takal, angkat dia. Itu konsep dia. Maksud dia gabungan bulat dan juga tali. Macam perigi. Nak apa lagi kita boleh search lah. Okey. So ingat ini komponen bulat. Maksudnya kita nak hafal ke 12-12 tu, mungkin kita tak ingat. Jadi kita ikut grup. Okey, ini geng bulat. Okey, ini geng tadi yang ada rantai dengan belting. Okey, yang ini geng enjin yang ada aceh sundul, aceh engkol. Macam tu. So dia lebih mudah. Okey. So saya rasa itu saja untuk pengenalan komponen. Okey, kita akan jumpa next bab. Assalamualaikum.